3. Okay. So dalam chapter kita tinggal nak masuk part yang terakhir ni lah, iaitu calculate effective resistance of resistors in series and parallel by using the following formula. Okay, so kita ada formula untuk series dan parallel. Okay, so untuk ni kita akan tengok macam mana cara nak cari effective resistance. Okay, so first kali kita kena tahu simbol resistor. Okay, resistor, so ada dua jenis simbol lah. Sama ada awak boleh guna yang ni ataupun yang ni. Okay, mana-manalah, tengoklah soalan tu. Okay, kemudian resistor ni kita boleh susun dia, kita boleh arrange dia dalam dua bentuk. Okay, sama ada dalam series ataupun parallel. Okay, dalam series ataupun parallel. Okay, so ini kalau kita susun kita punya resistor macam ni, tu yang ni. Okay, macam tu. So the series, kalau kita susun dia macam ni, ini dia parallel. Macam mana kita nak tahu dia series atau parallel? Kita tengok dia punya line tu. Okay, dia punya line yang ni. Okay, so kalau dia dalam satu line yang sama, okay, satu line yang sama, so itu dikira series. Ini samalah color merah kan. Kalau saya colorkan dia dengan color merah ni, dia punya wire ni. Okay, so dia akan series, kita panggil dia series. Okay, ataupun sebenarnya yang menjadikan dia series apabila current yang lalu dekat resistor tersebut, okay, current dia adalah current yang sama lalu dekat sebelah. Okay, so untuk parallel pula, alright, untuk parallel, okay, so kalau ini bateri, okay, yang V ni bateri, kemudian ada current yang lalu lah, okay, current keluar daripada bateri ni, current. So bila current jumpa junction, apa yang dia akan buat, dia akan pecah. Okay, dia akan berpecah. Bila dia jumpa junction, dia akan berpecah. Satu contoh, satu dia akan pergi ke sini, okay, jadi kali hijau. Lepas tu satu lagi dia akan naik ke atas. Okay, daripada yang color merah ni, okay, ni mewakili current lah mewakili current lah. Okay, merah, lepas tu dia pecah jadi biru dan hijau. Lepas tu dia jumpa junction lagi. Okay, jumpa junction lagi, dia pecah lagi. Lepas tu pergi sini. Satu lagi pergi atas. Macam tu. So dekat sini kita boleh nampak current dekat sini yang lalu dekat resistor 3, yang lalu dekat resistor 2 dan resistor 1 ni adalah current yang berbeza. So bila dia punya ni berbeza, dia punya current berbeza, jadi dia bukanlah series, jadi dia masuk dalam kategori parallel. So untuk yang ni resistor dia adalah parallel. Okay. Okay, kemudian kita tengok yang series dulu. Yang itu cara nak kenal pasti suatu tu series ataupun parallel. Kemudian kita tengok dia punya karakteristik. So untuk series, the same currents flow through each resistor where I is equal to I1, equal to I2, equal to I3. So apa yang dimasukkan dengan I1? I1 ni maksudnya current that flow through resistor 1, R1. So kita panggil I1. Kalau I2 ni current that flow through resistor 2. I3 current that flow through resistor 3. Okay, so untuk series current dia sama. Kemudian assuming that the connecting wires have no resistance, the total potential difference is given by V equal to V1 plus V2 plus V3. So untuk series pula, the potential difference, okay, potential difference ataupun total potential difference adalah the summation of ketiga-tiga potential difference untuk ketiga-tiga resistor lah. Okay, ketiga-tiga resistor. So contohnya, okay, potential difference ni kita perlu, kalau kita ambil voltmeter,
Okay, kalau awak tahu voltmeter, uh, voltmeter ni kita gunakan untuk measure potential difference lah. So kalau kita nak measure potential difference dekat resistor 1, apa yang kita buat, kita akan letakkan voltmeter macam tu. Okay, ni voltmeter. Okay, kita letak kat situ. Lepas tu kalau kita nak measure resistor tu, kita letaklah voltmeter dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, so bacaan yang keluar dekat sini, ini akan jadi V1, yang ni V2, yang ni V3. Okay, so untuk series ketiga-tiga ni, okay, dia sama dengan kalau kita letak voltmeter di antara sini sampai sini. Ini adalah dia punya total potential difference. So total yang ni sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Okay, so total untuk total potential difference untuk potential across ketiga-tiga resistor adalah summation of potential difference of each of the resistor. Okay, so daripada situ kita boleh masukkan dalam equation macam ni. Ni dia punya derivation lah. Okay, dan akhir sekali derivation ni awak boleh baca sendiri, tapi saya tak nak cerita lah, nanti panjang. Okay, dan akhir sekali, yang paling penting sekali, kita akan dapat satu equation, iaitu equation untuk effective resistance ataupun total resistance of of series arrangement, which is R effective is equal to R1 plus R2 plus R3. Tapi untuk kes ni sampai R3 lah, tapi kalau kita ada banyak lagi, dia akan jadi plus banyak lagi lah. So untuk series, dia punya R effective ataupun total resistance is equal to, kita tambah saja resistance untuk setiap resistor yang ada. Alright. So itulah dia series. Itu untuk series. Dan kita tengok pula parallel. So parallel, okay, pertama sekali kita kena tahu yang potential difference. Okay, potential difference ataupun across the state, there are some potential difference. Bukan some, same potential difference across each resistor where V equal to V1 equal to V2 equal to V3. So untuk parallel, untuk resistor yang kita connect secara parallel, dia punya potential difference adalah sama. Okay, adalah sama. Okay, kalau kita letakkan kita punya voltmeter kat sini. Okay, sini pun kita letak voltmeter. Sini pun kita letak voltmeter. Okay, dia sama nilai dia. Ni sama dengan ni, sama dengan ni. Dan sama juga dengan dia punya total lah. Okay, total potential difference. Okay, kemudian dia punya apa tu kita panggil current pula. Okay, memandangkan the charge is conserved. Therefore, the total current in the circuit is given by I equal to I1 plus I2 plus I3. So untuk parallel, dia punya current adalah the summation of current yang flow through each one of these resistor lah. Okay, dia punya total sama dengan kita tambah current kat sini, contoh kat sini kan. Okay, so current yang lalu dekat sini ni kita panggil I1, current yang ini kita panggil I2, dan yang last sekali yang ni I3. So total dia mana yang ini? Kalau merah ni. Okay, yang ni. Ini I. So current yang lalu kat sini sama dengan yang ini tambah yang ni tambah yang ni. Okay. Okay, kemudian ni derivation kita masukkan dalam VIR, Ohm's law punya equation, dan akhir sekali kita akan dapat equation untuk total resistance ataupun effective resistance for parallel circuit ini. Okay, 1 over R effective is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay, jadi
awak kena ingat yang ni lah. Yang satu, untuk series kita memang ketiga-tiga ni kita kena ingat. Okay, untuk series dan parallel. I dia macam mana, V dia macam mana, dan dia punya R pun macam mana. Yang ini sama lah. Untuk parallel pun sama. V macam mana, I dia macam mana, dan cara nak cari R efektif dia pun kita perlu tahu. Okay. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay. Example 3.4. Question number 1. For the circuit above, calculate the effective resistance of the circuit. Okay. Jadi, dia bagi circuit macam tu. Okay, ada 3 resistor di situ. Dan soalan memang selalunya dia tak akan bagi circuit series saja ataupun parallel saja. Dia mesti adalah combination antara dua tu lah. Di combination antara dua arrangement tu. Alright. Jadi, dia ada ada rule dia macam mana kita nak cari total resistance ataupun effective resistance untuk circuit. Okay. So dia punya rule yang pertama sekali, simple je rule dia. Kita akan, bila kita tengok circuit tu, kita akan identify dan kita akan solve dulu series. Okay. Yang kedua, barulah kita akan solve parallel. Macam tu je dia punya rule dia, simple je. Okay, kalau kita nampak circuit tu, kita tengok, kita kenal pasti dulu. Ada tak series? Ada tak connection yang series? So kalau ada, kita kena solve kan yang series dahulu. Kalau dah tak ada series, baru kita solve yang parallel. Okay. So kita tengok yang pertama ni, kita tengok yang ni. Kita suruh cari effective resistance. Jadi first, kita label nak senang, kita label dulu dia punya resistor. So R1, R2 dan R3. Okay. So kita tengok ada tak yang series? Ada tak series? Ada kan? Ada. Okay. Series dia adalah R1 ataupun 4 ohm dan juga R2 iaitu 12 ohm. Jadi untuk A, kita akan solve yang series dulu. So kita akan kira R1, 2. Okay, ini total 1 dan 2. Resistance 1 dan resistance 2, kita tulis R1, 2. Sama dengan R1 plus R2. So equal to 4 plus 12. So kita dapat 16 ohm. Okay. So bila kita dah selesaikan apa yang terjadi dekat circuit ni, so R1 dan R2 ni dia dah combine. So kalau kita lukis semula, dia punya circuit tu, okay, selalunya kita akan lukis balik lah. Kalau circuit yang susah, kita akan lukis balik. Okay, dia punya circuit akan jadi macam ni. Sekarang dia dah tukar jadi macam ni. R1, 2, ni R3. Okay, so sekarang circuit kita macam ni. Kita tengok dua ni, R1, 2 dan R3 ni adalah parallel. Jadi kita akan solvekan yang parallel. Sebab dah tak ada series, kita solve yang parallel. Okay, so kalau parallel, sebab ni adalah the final combination yang ada. So kita boleh tulis R effective is equal to 1 over R2, R12 plus 1 over R3. So kita akan dapat 1 over 16 plus 1 over 2. So kita akan dapat jawapan R effective is equal to 1.78 ohm. Okay, boleh? Boleh, sir. So jawapan dia 1.78 tu kan untuk A. Ya, betul. Yang R12 tu benda apa, sir? Okay, bukan R12, R12. R12 tu adalah resistance 12 yang ni. Oh, okay, faham. Nah, bila dua ni dah combine, yang ni dua ni, kita dah kira dia punya total, kita combine, so kita dapat yang ni.
R12. Kita jadikan dia R12. Okey. Itu yang A, yang B. Calculate current passes through the 12 ohm resistor. So 12 ohm resistor yang mana? Yang ni. Okey, yang ni. Okey. Jadi macam mana kita nak cari current that passes through 12 ohm resistor? Okey, cara dia itu yang sebabnya yang saya cakap kita kena hafal benda ni. Kalau series I dia sama, V dia kita kena tambah. Kalau parallel, V dia sama, I dia kita kena tambah. Macam tu lah. Okey. Jadi macam mana kita nak tu, kita kena pandai tengok circuit. Okey. So macam mana saya nak buat 12 ohm resistor. Okey. So bila kita nak cari I, kita nak cari I2 dekat sini. Okey. So nak tak nak kita kena cari V dulu. Okey, kita kena cari V. Okey. So potential difference kita boleh tengok di sini. Kalau kita tengok yang ni yang ni R3 dan R12 adalah parallel. Okey, R3 dan R12 adalah parallel. Jadi bila dia parallel, dia punya potential difference adalah sama. Okey, potential difference dia sama. So, potential difference dia berapa? 8 ni. Ni total potential difference dia. Okey. So, kita boleh cakap V, total potential difference V is equal to V3 is equal to V12 is equal to 8 volt. Okay. So V12 sama dengan 8 volt. V12. Okay. So daripada V12 kita ada R12. Nah, kita potential difference kita ada, resistance pun kita ada. Okay. Jadi kita boleh cari current that passes through I1 dan I2. Okay. Jadi kita boleh pakai V12 equal to I12 times R12. So V kita 8, I12, R12 bersamaan dengan 16. So kita dapat di situ I12 is equal to 0.5 ampere. Okay. Jadi I12 ni apa? I12 ini adalah current that passes through I1 dan I2. Yang lalu dekat sini. Current ni. Okay. So memandangkan kedua-dua resistor ni is in series. Jadi I12 is equal to I1 and equal to I2. Okay, jadi kita boleh tulis. Okay. I1, kita nak cari I2 kan. I2 is equal to I12 is equal to 0.5 ampere. Macam itulah. Okay. Begitulah cara dia. Sir. Ya. Yang V12 tu kan, macam mana saya boleh dapat depan lah? Ni. Okay, sebab dia parallel. Okay, V12 ni adalah potential difference yang lalu dekat R12 yang ni. Yang ni yang ni. Okay, saya tengok circuit yang ni circuit yang ni. Okay. So R12 dan R3 ni dia parallel. Jadi dia parallel, V dia sama. Dan V dia sama juga dengan V supply, iaitu 8 volt. Itu sebabnya saya tulis V, dan ni adalah V supply, V daripada bateri, sama dengan V3, sama dengan V12, sama dengan 8. Okay. Okay, saya faham. Okay, kita teruskan dengan soalan C. Okay, C, the potential difference across 4 ohm resistor.
Okay, so dia nak cari potential difference across 4 ohm resistor. Okay, untuk 4 ohm resistor ni R1 lah ya. R1 yang ni. Okay, yang ni. Jadi kita nak cari V dia. So kita nak cari V1 dia. Okay, nak cari V1 kita kena tahu nilai I1. Okay, current. Kita kena tahu nilai current yang passes through R1. Jadi, yang kita dah buat tadi, current dekat sini R2 sama dengan current dekat R1 sebab mereka ni series. Jadi, kita boleh cakap yang I1 is equal to I2, which is equal to 0.5 ampere. Jadi, kita dah tahulah current that passes through resistance 1 is 0.5 ampere. Jadi bila kita dah tahu dia punya nilai current, kita boleh cari terus dia punya nilai V. Gunakan equation V equal to IR. So I1 times R1. I1 kita 0.5. R1 kita ataupun 4 ohm resistor. 4. So kita akan dapat V is equal to 2 volt. Okay, boleh? Boleh faham ke? Boleh, sir. InsyaAllah Boleh, bisa. sir. Okay, Saya nak tanya. okay. Current R1 dengan R2 tu sama kan? Current lalu I1 Sebab dia dengan I2 series. sama. Betul. Okey. Faham saya. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay. Okay, kalau soalan nombor 2 kita tengok sini dia punya circuit dia nampak complicated sikit. Okay, sedikit complicated. So bila kita dapat circuit yang macam ni, okay, masih lagi sama. Dia punya rule kita akan selesaikan yang series dulu. Tak ada series baru kita solve yang parallel. Tapi ada tambahan bila kita dapat circuit yang macam ni di mana dia punya terminal berada di satu side, ya, terminal A, B ni. Dia punya ni, okay, selalunya kita nampak circuit yang macam tu kan. Macam tu. Kat sini. A, B sini. Okay, ni selalunya macam tu. Okay. Tapi kalau macam ni, dia punya terminal dia, dua-dua dekat satu side yang sama. Contoh dekat sini, dia dekat kiri. Okay. So, bila kita dapat yang macam tu, circuit yang macam ni, jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan selesaikan yang paling hujung. Hujung tu maksudnya paling hujung dengan terminal. Kalau terminal ni belah kiri, okay, ni kiri, ni kanan. Okay, kita akan selesaikan yang paling kanan, iaitu 5 ohm ni dulu. Kita nak selesaikan 5 ohm ni dulu. Okay, jadi 5 ohm ni first kali kita kena tahu kita nak selesaikan dia dengan siapa. Kita nak selesaikan dia dengan siapa. Kita tak boleh selesaikan semua. Kita tak boleh buat sekaligus. Kita tak boleh kira kalau circuit yang macam ni kita tak boleh selesaikan terus sekaligus. Impossible. Okay, kita kena buat satu-satu. Selesaikan satu, lepas tu kita akan buat circuit yang baru. Lepas tu kita selesaikan circuit yang baru tu, dapat circuit yang baru lagi sampai habis. Okay. Jadi kita akan selesaikan yang hujung sekali iaitu 5 ohm ni. Okay. So kita akan selesaikan dia dengan siapa? Okay. So nak selesaikan dengan siapa? Iaitu ikut rule tu. Kalau ada series kita akan selesaikan yang series. Kalau tak ada kita akan selesaikan dengan yang parallel. Okay. Untuk case ni sebelum kita buat, kita tanda dululah dia punya kita ni kan dia. Apa namakan dia senang. So ni R1, ni R2, R3, R4, R5. Okay. Okay, so sekarang kita cuba selesaikan. So, ikut rule, kita akan selesaikan yang series kalau ada. Kalau tak ada, baru parallel. Jadi, R5 ni, kita akan selesaikan dengan yang R4. Sebab apa saya selesaikan dengan R4 bukan R2 ataupun R3? Sebab R4 dan R5 dia series. Okay, dia series. Sebab apa? Sebab dia punya ni, dia punya line ni sama. Dia berada dalam line yang sama. Kalau kita dia masih lagi line yang
sama. So maksudnya R4 dan R5 ni adalah series. Okay, jadi kita selesaikan yang ini dan juga yang ni. Okay. So kita cari R45 is equal to R4 plus R5. So 5 tambah 5 equal to 10 ohm. Okay. 8 R45. R45. Kemudian apa step yang kedua? Bukan step yang kedua. Seterusnya apa yang perlu kita lakukan? Kita kena lukis circuit yang baru. Sebab apa? R4 dan R5 ni dia dah bergabung. Okey, kita dah bergabung lah. Kita gabungkan dia. Okey, jadi kita punya circuit yang baru akan jadi macam ni. Okey. So belah sini dah tak ada dah. Kalau awak tengok R4 dah tak ada. So yang sini dia akan jadi R45. Okey. Okey, kemudian kita akan selesaikan yang mana pula? Ni R1. Okey, step yang seterusnya. Ingat, yang ni kita kena kekalkan, yang hujung ni kita perlu kekalkan Yang belah kanan sekali ni kita perlu kekalkan. Okey, kemudian baru kita solvekan. Tengok ada lagi tak series. Boleh tak kita solvekan secara series? Kalau kita tengok tak boleh. Jadi kita perlu selesaikan parallel. R1 dengan R2 tak boleh answer. Tak boleh. Okey. Nah, kita R1 R2 tak boleh. Kita kena ingat bila kita circuit macam ni, kita kena selesaikan yang paling hujung yang ni. Kita akan selesaikan yang ni. Paling hujung. Nah, so kita nak selesaikan yang hujung ni dengan siapa? Kita akan selesaikan dengan R3. Sebab apa? R3 dan R45 ni adalah parallel. Okey, ini parallel. Jadi, kita akan selesaikan. So, R3 kita 10. 10 tambah 1 per 10. Kita dapat 2 per 10 dapat 5. Okey, so sekarang R3 dan R45 dah bergabung. Okey, so bila dah bergabung, kita akan lukis circuit yang baru. Okey, dia jadi macam tu pula. R2, R1, okay, yang ni dia akan jadi 3, 4, 5. Okey, so sekarang kita akan solvekan yang ni pula. Dengan siapa kita nak solvekan? Kita akan solvekan dengan yang series kalau ada. So, kita akan R2. solvekan R2 kan. R2 ni dia series. Okay, jadi kita akan buat R2, 3, 4, 5 equal to R2. Okay, R2 kita buat 20 plus 5. So, dapat 25 ohm. Okay. Sekarang R2 dan R345 kita dah bergabung. Kita lukis circuit yang baru. Kena lukis je. Kalau tak lukis apa? Kalau tak lukis, Kena lukis yang mana? kalau dalam exam ke apa, tak baik lukis tak perlu pun tak apa. Okay, tak perlu. Tapi, tak nak bagi awak keliru kalau contoh kalau awak nak buat macam tu saja boleh. Kalau awak memang dah pandai, okay, awak memang dah dapat gambarkan benda tu, tak ada masalah kalau tak nak lukis. Tapi, kalau tak boleh, rasanya tak boleh nak menggambarkan situasi je, so awak lukis lah. Bagi nampak. Okay, so sekarang tinggal 2 saja. So, untuk last ni kita akan cari R effective terus lah. So, 2 ni R1 dan R2, 3, 4, 5 ni adalah parallel.
Jadi kita boleh terus cari dia punya R efektif. 1 over R1 plus 1 over R 2, 3, 4, 5. R1 kita adalah 10. So R effective is equal to 7.14. Okay, boleh? Sir, Ya. yang R yang sekiri tu kan memang kena letak belah kanan ke? Mana? Yang ni. Macam Ni ke? Yang R45, R345 ni. ha Awak nak letak kat sini pun boleh. Tapi, lagi suka letak kat belah kanan lah. Sebab rule dia nanti, nak senang kalau yang bentuk macam ni lah. Dia ada macam-macam bentuk. Jadi, kalau dia ada bentuk macam ni, kita selesaikan yang belah sini. Okay, belah kanan. Dan kita akan letak hasil tu dekat belah kanan juga. Supaya apa? Supaya senang kot. Senang nak tengok dan awak masih lagi apa kita punya rule untuk sentiasa selesaikan yang belah kanan dulu. Rule tu masih boleh dipakai lah. Okay, tu lebih kurang lah. Okay. Tapi awak nak letak kat mana-mana pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, tak ada masalah. Cuma saya ajar cara macam ni lah. Okay, kita letakkan belah kanan. Supaya kalau tengok, kalau belah kanan ni, kita boleh tengok lah. So, ni dah jadi macam ni. Tukar lagi belah kanan. So, ingat rule dia, kita kena selesaikan yang ini juga. So, kita nak selesaikan yang ni dengan yang mana satu. Okay, lepas tu yang dapat yang baru, kita tak ada juga belah kanan. Maksudnya kita kena selesaikan juga yang ini juga. So, kita nak selesaikan yang ini dengan yang siapa, yang mana. Macam itulah lebih kurang. Itulah lebih kurang. Tapi tak apa, nanti kalau ada soalan yang lebih kurang macam ni, awak cuba buat cara sendiri. Okay, tak ada masalah ni. Tak ada masalah. Janji kalau betul, okey lah. Okay, kalau betul je. Janji betul je. Okay. Boleh boleh sir. Boleh, sir. Okay, kita tengok contoh soalan yang lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Ada. Okay, kalau macam ni kan, kalau macam ni. Okay, soalan A ni. Kita akan selesaikan yang mana dulu? Okay, yang A ni. Yang 4 ohm dengan 6 ohm tu. Okay, betul lah tu. Okay, kita akan selesaikan yang ini dengan yang ni. Parallel kan? Parallel. Secara parallel. Okay. Lepas tu barulah kita akan selesaikan dengan 5 ohm. Kalau kita nak selesaikan dengan 5 ohm tu, dia jadi parallel ke series? Series. Series. Okay. So benda tu kalau awak boleh nampak tak apa. Kalau awak boleh nampak tak apa. Tak payah nak lukis balik pun tak apa. Tapi saya takut awak tak nampak. Okay. So kalau kalau orang yang boleh bayang tu, senang je lah. Okay, benda ni memang boleh je kita bayangkan. Okay, bila kita dah gabungkan dua ni, so apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Begitu. Okay. So ini jadi 5 ohm. Yang ni tadi combination 6 dan 4 ohm tadi. Okay. Saya tak kira lah Saya tak kira. Awak boleh kira sendiri nanti. Saya nak tanya ni je. Nak selesaikan apa dulu. Okay, yang B ni. Yang B kita akan selesaikan yang mana dulu? Yang parallel. 3 dengan Parallel. 6. Kita akan selesaikan 3 dan 6 secara parallel. Lepas tu? Tu baru dia ada dengan 4. Lepas tu baru kita selesaikan dengan yang 4 secara apa? Series. Series. Okay, series.
Okay, parallel dulu baru series. Okay, bagus. Macam ni. Okay, kalau yang C ni, awak nak selesaikan yang mana dulu? 1 ohm dengan 4 ohm. 1 dengan 4. Lepas tu, Lepas tu dengan buat 7. series dengan 7. 1 dengan 4 dulu. Lepas tu dengan 7. 7. Lepas tu Tujuh. dengan 15. lepas tu dengan 7 ni series. Lepas tu Lepas tu parallel dengan 15. parallel dengan 15. Tengok. Kalau Luqman tu dia boleh nampak. Orang lain boleh nampak tak benda tu? Nampak je. Boleh. Nampak. Bagus. Semua orang boleh nampak. Alhamdulillah. Okay. Tapi ni nanti awak kira Kira. Ni saya nak tanya je. Okay, yang ni pula. Mula-mula apa dengan apa? D. R2 R1 je. Okay. First kali kita akan selesaikan R2 dan R1. Ha. Lepas tu, series ke parallel? Lepas tu ni Series. ha. Series. Okay, R2 dan R1 series. Lepas tu kita selesaikan dengan mana? Yang R3 parallel. Okay, dengan R3 pula. Parallel. Dengan R3 dia jadi apa? Parallel je. Parallel. Parallel. Lepas tu, Lepas tu dia buat R4. series dengan R4. R4. Tu series ke parallel? Series. Series. Lepas tu last kali dengan R5. R5 lah. R5. Ini maybe sebab dia tulis pun dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5 kan. Awak dah tahu dah. Tapi tak apa. Okay, bagus lah tu. Okay, bagus. Macam itulah cara dia. So kalau tak nak lukis pun tak apa. Yang penting awak tahu nak selesaikan apa dulu dan apa dulu. Okay. Kita try buat soalan lah sikit. Tengok soalan apa. Banyak iPhone. Okay. Kita buat soalan nombor 11 lah. Okay, kita buat soalan nombor 11. Okay. Figure 4 shows an arrangement of 4 resistors connected to a 20 volt battery. Calculate the effective resistance. Okay, cuba awak kira effective resistance dulu. Kita tengok calculator, tengok dapat tak? Apa yang awak dapat? Jawapan dia. Okay, A.